Baik, malam ni kita masuk bab baru. Kitab Bulughul Maram. Babnya ialah Salatul Kusuf. Salat kusuf. Apa dia salat kusuf ni? Definisi maknanya gapo dia kak? Solat kusuf ni yang kita sebut sebagai solat kusuf ni, kalimah kusuf kat sing wapa tu dia baca kusuf kat bahagian depan, bererti perubahan warna daripada cerah kepada gelap, ataupun kita panggil gerhana. Dia gerhana. Apabila dikata kasafati syams, bermaksud matahari menjadi gelap. Apa dia gelap tu? Kerana cahayanya terlindung. Bukannya matahari tu kurang bateri. Ke bulan duduk cerah molek-molek, data-data jadi sebang. Dia tidak supaya lapu kita ni. Kalau sebang lapu kita ni, makna bu nak terbakar dah tu. Ataupun karen tak cukup. Gitu kan ni? Api tak cukup. Bulan dengan matahari ni, dia bukan sepuluh bu lapu. Tidak kata bila gerhana tu kat jadi sebang tu, matahari tu jadi kurang warna. Matahari sakit. Orang tua dulu dia kata bulan sakit. Lepas tu dia nak perubahnya, dia pergi katok batai betik. Cari pohon betik gedung-gedung zaman dulu. Pasal apa? Dia tak tahu dia nak buat guano. Tak ada siapa dia royak ke dia. Dia ingat orang tua-tua dulu. Cikgu rasa tak tahu ke sungai keladi buat ke dia. Oh, ulan agua makan bulan. Pasal apa jadi gitu? Dia pakai agak je orang tua dulu. Dia kata nenek kebayang duk atas bulan. Duk ribu anak terbokok. Dia nampak supaya duk selo dah. Dia kata kalau dia bokok dah, dia kata kalau nenek kebayang tu kau bokok, palu dia jatuh atas ribu kremak dia kata. Terdengar masa budak-budak pula. Tu semuanya kita ngaji dia pakai agak belakang. Khurafat orang panggil dah. Mudah-mudahan hak dia sebut tu dia tak percaya saja dia nak buat bari. Kalau percaya dia jadi khurafat. Tu situ. Tapi kalau dia dah buat main cerita-cerita saja tu, tidaklah tak baik tu. Besar sangat kan? Baik, jadi kita kena faham sini. Sebab dia terlindung. Cahaya matahari tu bila dia terlindung, dia jadi sebang lalu. Dalil dia bila petang. Buat apa bila petang waktu ngorik matahari jadi merah? Buat apa? Budak-budak di sekolah, ketika dia ngaji sains dalam makmal, dia buat eksperimen, dia buat uji kaji cahaya. Bila masuk tajuk pasal apa matahari bila petang tu jadi sebang, kerana bila dia turun ke bawah tu, cahaya nak mari kita tu, apa orang panggil wak-wak bumi ni, termasuk debu-debu ni, duk melindungi dia. Bila lindung dia tu, dia jadi sebang lalu. Jadi dalam makmal tu dia buat bola lapu, dia pasang bola lapu, lepas tu dia tengok kok dalam bika tu dia panggil macam cetung kaca tu. Lepas tu dia bubuh sodium, apa dia panggil hidroksida. Dia masuk tu jadi kapur, dia biar lalu ke air kapur. Bila lalu ke air kapur tu kita tengok bola lapu tu jadi merah. Pasal apa? Nak royak matahari nampak merah tu kerana dilindungi oleh air kapur kalau labu tadi. Begitu juga matahari bila duduk atas dia tidak lindung dengan wak-wak bumi bawah ni. Bila dia nak jatuh tu kita tengok dia tu terlindung. Jadi nak royak sininya, matahari tu dia jadi sebang tu bukan kerana dia tu kurang karang. Api kalau pelita zaman dulu kat bila minyak nak habis kan, dia jadi nyala tak berapa terang nyala. Dia tidak lagu tu. Kerana ada benda lain yang melindungi dia. Baik. Sama ada terlindungnya itu sebahagian ataupun sebahagian dia terlindung, kadang-kadang dia terlindung terus.
Siapa tak nampak langsung. Jarang kalau kita gerhana bulan ni siapa tak nampak langsung tak. Jarang. Tapi ada. Dia boleh jadi siapa tak nampak langsung. Gerhana matahari terjadi ketika, ni nak cukup faham ni kan. Posisi ni makna kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari. Ni. Matahari, bulan, bumi. Cahaya matahari yang mari direct ke bumi, tiba-tiba bulan lagi duduk tengah. Tak nampaklah bulan sebabnya siang hari. Kalau malam nampak bulan tak? Bulan tu sebenarnya duduk gelewak depan cahaya matahari nak mari ke bumi. Faham tak? Nyesekak di bulan. Jadi gerhana matahari ni terjadi apabila bulan tu pergi duduk sama betul dengan tari. Dia pergi lindu. Ni tari ni kita di bumi ni. Okay, faham tak? Mari bulan pergi kaca daun duduk tengah. Jadi bila bulan duduk tudung tu, menyebabkan cahaya matahari tu tak boleh mari 100% ke bumi. Faham? Tak gambar raja. Ni bumi. Ni matahari. Nampak tu nampak gambar tu? Ni bulan. Bulan tu sekat tengah. Jadi kita duduk bumi ni bumi kita duduk ni. Jadi orang sini lah, orang sini malam masa ni. Mana? Kita siang hari ni, matahari derek. Hak selama kini matahari boleh mari derek atas kepala kita. Tiba-tiba mari bulan duduk sekat tengah. Menyebabkan cahaya matahari ni terlindung lah. Faham tak? Ni dia panggil gerhana matahari. Faham tak? Boleh royak kat orang, apa jadi gerhana matahari tu? Kerana sekat bulan. Tak nampak lah tengok bulannya sebab siang hari. Nampak tak? Bulan sebenarnya dia tak ada cahaya. Waktu bit cahayanya ialah matahari. Lepas tu bulan jom ke apa? Bulan ni kita nampak malam ni kerana matahari suluh ke bulan dia tapan, pantulan. Mana? Cerah bulan tu oleh kerana matahari duk suluh ke dia, lepas tu mari kita. Dia kona gitu. Bukan dia sendiri waktu ambil cahaya, dia sepuluh bumi je. Okey. Oleh itu gerhana matahari bermakna cahaya matahari hanya terlindung, bukannya hilang atau biasanya pada akhir bulan. Dia berlaku pada akhir bulan ni. Bukan dia cahaya dia hilang tapi dia terlindung. Gerhana bulan pula, tak ni gerhana matahari, faham tak? Gerhana matahari ni dia jadi siang hari. Matahari tu sebang gitu. Sebab ni sekat di bulan. Gerhana bulan wujud apabila bulan melalui sebahagian daripada baya-baya bumi pula. Bulan hok nampak cerah tu nyelindur ke bumi pula. Apabila matahari, bumi dan bulan terjajar pada satu baris yang sama atau sangat hampir, dia duduk sama betul ke ni. Ni lagu ni pula. Ni gerhana bulan ni. Ni bumi kita ni. Ni bumi, tu matahari, tu bulan, ni bumi. Ni. Kalau bulan duduk sini, ada atas ni kan. Orang sini boleh nampak terang tak? Ni. Selama kini kalau bulan penamu, bulan duduk sini. Nampak kau ada tanda wak-lak-lak. Apa ni? Penunjuk, nampak ni penunjuk ni? Ini penunjuk. Kalau lah bulan duduk sini, tak ada masalah lah. Matahari ni suluh ke bulan, kita nampak dah bulan cerah. Tak? Ni bulan ni, matahari suluh, nyelindur di bumi. Sebab nampak bulan. Boleh beza tengok tadi? Kalau tak boleh, nanti tengok video sekarang. Masuk ahli dalam ni dia. Ahli geruk masjid ada masuk nama. Kena suruh Irwan masuk. Admin dia Irwan. Jadi tiap-tiap kali kuliah tu boleh kuliah semula. Kalau selalu hajar doa ke apa kan, nak hafaz apa ni, nak baca semula tak kena, boleh tengok semula dah. Ni buat rakaman ni. Okey. Rakaman ni tak nampak tuan kecek, ni nampak sepening. Nampak sepening juga. Cuma ada suara.
Tu bulan, bumi. Boleh beza tak? Gerhana bulan dengan gerhana matahari. Nah, kalau faham buat sekat tu dulu dah. Kita pergi gapo kita nak bincang ni. Kadang-kadang digunakan juga kalimah khusuf selain pada huruf ka diguna kha. Khusuf ataupun kusuf. Ia membawa maksud sama. Gerhana matahari atau bulan yang berlaku merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kisah muka lain. Orang tua dulu kan dia agak gapo orang Sungai Keladi kata bulannya makan naga deh. Waktu dia bulan sakit weh tu dia katok batik-batik dung. Bila lepas dia katok tu muka dia sebenarnya gerhana dia tak lama sampai ketika dia kat cerah balik dah. Dia kata tak apa dah tu, sia dah dia kata. Kalau naga duk kekoh lepas tu naga lepas tu dah. Naga lepas dah dia kata. Nyo gamuk oleh ke dia naga bersama anu, dia tak tahu bulan tu bersama anu. Dia gamuk ke bulan ni kecil sebab itulah istilah timbuk istilah bulan jatuh ke riba dah. Dia tak tahu dia gamuk ke bulan itu bersamaan. Dia nampak pesawah bola. Baik, jadi makna dia kata berlaku merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus memberi amaran dan peringatan kepada hamba-hambanya agar sentiasa mengingatinya dan tunduk serta patuh kepada segala perintahnya. Nak duduk situ. Kejadian-kejadian biasa je. Tak ada kata bala supaya gepa bumi. Tapi apa? Gapo dia? Orang panggil kesan daripada gerhana bulan, gerhana matahari itu kesan kepada kita. Kesan psikologi. Lagu mana? Kita berasa hidup kita ni berasa tak sepi, berasa gelegesah. Resah dan gelegesah. Bila mari gerhana sikap manusia ni, bila dia tengok dia mari resah. Kayak kita kelih misalnya kalau gelap ribut nak hujan kan, kita bagi berasa sepi dunia. Berti hujan cerah mari kita berasa lega. Itu psikologi manusia. Baik. Bila berlaku gerhana, sebagaimana kita tahu, gerhana matahari ke gerhana bulan, kita semayang. Semayang solat kusuf ataupun khusuf. Khusuf tu maknanya gerhana lah. Dalil ni makna nak tahu mari mana. Dalil ni artinya asal usul. Kalau sebut dalil dia dua perkara. Sama ada Quran ataupun hadis Nabi. Itu dalil dah. Setiap benda dalam agama kena royak dalil. Kalau ada jenis ustaz yang tak siwi royak dalil itu ceng dia dua perkara. Kalau ustaz, kalau tanya dia dalil, dia kata tanya dalil lepang je lah. Dia kata ganu kan. Tebang tanya dalil lepang je lah. Nak tapau kan kalau tanya dalil. Enggak, kita kata apa ya tanya tak boleh. Dia dua perkara je kalau manusia ni kalau tanya dalil dia marah. Nombor satu dia tak reti, dia nak royak tak boleh. Dia takut nampak tak pandai dia. Nombor dua dia royak benda ngaru. Bila benda ngaru dia tak ada dalil. Faham tak? Kita tanya ambil mana tu baca ni. Oh lah dengar orang yang sudah lah caw aku nak tanya dalil. Tanya dalil kat lepas builah dia kata. Tu nak royak ni. No ya, ustaz-ustaz ia perangai uduh. Ia punuh habis orang-orang awam ni kerana sebenarnya punuh orang awam ni kerana ada tok lebah belah ni lah. Punuh orang ramai ni. Dia nak royak benda sebenar, tak ada. Dalam kitab tak ada. Dia nak ngaru. Bila kita tekan tanya, mula nak marah. Betul tak? Ada kasar mula sekali. Dia kata tak boleh baca tabbat yada Nabi marah. Wak semaya tabbat yada. Ada tu bakasar. Ada lagi dia tak mati lagi. Malah royak nama. Ada orang tanya, apa? Sebab kita kutuk pak saudara Nabi Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab.
celakalah dua tangan Abu Lahab. Gak Nabi, pok saudara dia berasa hati. Pahal dia dengar ni nanya, ada kok kitabnya sebut lagu tu? Oh, dia kata, dengar aku royak sudah lah. Tengok nampak tak? Kita ni waktu guru kena ngaji sepatah selidah. Kalau jumpa ustaz lagu ni, baik lari tak sah. Sebab dalam agama ni tak ada benda tak boleh jawab. Habis-habis kita tak boleh jawab. Oh, nanti dulu, amo tak ngaji lagi. Amo tangguh dah. Tu kalau ustaz jauh. Amo tak boleh nak jawab nanti dah. Mari esok lah. Amo nak klik tengok, nak tanya orang lain yang lebih ahli. Lagu tu kena duduk. Malu gaponya. Bila orang tanya, nak lepang orang. Dalam kitab-kitab dia bawa semua. Cuba tengok ni. Dalil. Ambil mana asal-usul yang semayang gerhana ni. Siapa dia suruh? Apa? Apa dia royak dalil? Sebabnya ada dalam kitab dia royak sesuatu jenis semayang, tapi dalil dia tadi, dalil ia bersandar pada hadis palsu. Ni. Bila dia royak dalil, kita pucik dalil tu, oh hadis palsu. Tak boleh lah pakai. Tu tujuan nak tahu dalil. Rasa royak dah dulu, semayang ke apa? Semayang ni. Semayang sunnah ar-raghaib. Gapo semayang sunnah ar-raghaib? Semayang pada malam Jumaat pertama bulan Rajab. Lepas dah lah. Dia sebut dalam kitab tu 12 rakaat. Katakanlah bulan Rajab tu ni malam Jumaat pertama. Maka dalam kitab tersebut disunatkan semayang sunat 12 rakaat. Siapa dia kata ni semayang ni tak ada disyariatkan semayang ni? Imam Nawawi. Bukan ada kepala Imam Nawawi. Imam Nawawi kata itu adalah bid'ah. Tak ada dalam hadis, Nabi tak buat. Yang mungkarah, yang tercela. Bid'ah yang tercela. Sehingga marahnya Ibn Nawawi, dia kata mudah-mudahan Tuhan menghancurkan siapa yang mereka semayang ni. Bukan kata puak-puak ustaz baru ni royak. Imam Nawawi lah. Bila Imam Nawawi ni? Dia mati tahun 970 ni Hijrah. Lama dah. Dekat 1000 tahun. 970 ni Hijrah dia mati. Imam Nawawi ni. Pasal apa? Sebab semayang sunnah ar-raghaib tadi disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia. Bukan orang kepala juga. Imam Ghazali ni dia mati tahun 505 Hijrah. 100 tahun lebih. Bila Imam Nawawi cek balik, rupa-rupanya dia kata Imam Ghazali tersilap dia ambil hadis palsu. Kita kena pakah Imam Nawawi lah sebab dia tukang semak. Dari segi tokoh ni pula, Imam Nawawi ni dia ahli hadis, dia ulama hadis. Imam Nawawi bukan ulama hadis. Dia terkenal dengan ulama falsafah. Ulama pendidikan jiwa. Kalau kita nak suruh hati comel, nak bertasawuf ni kita bacalah kitab Imam Ghazali tadi. Tapi bila dia sebut hadis, bila Imam Nawawi cek, dia kata sebenarnya semayang sunnah ar-raghaib sebut tadi tak ada, itu adalah bid'ah. Dia kata. Faham tak? Sama telahlah kita tak buat, nak buat guana 12 rakaat. Malah kita dah. Siapa dia rajin nak buat semayang sunat 12 rakaat? Masuk malam Jumaat semayang. Kena-kena kau tak boleh. Wedding buat dia tak dah, dia berhenti dah. Yang nampak tak? Semayang pun kadang-kadang jadi bid'ah. Jadi terpaksalah kita kena bawa dalil. Takut-takut semayang gerhana ni jadi bid'ah juga. Serupa semayang ar-raghaib. Faham ni? Jadi nak tengok. Ada sungguh ke tak? Lama duk semayang gerhana tu kena-kena ke? Tak ada. Tengok.
Solat kusuf atau khusuf disyariatkan, kata tuan kita ni, oleh Islam melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku gerhana matahari pada hari kewafatan anak baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni, Nabi Muhammad kita ni ada anak jantan dia nama Ibrahim, mati. Dalam sejarah dia Nabi jatuh air mata. Maknanya dia pun setara dia Nabi pun berlini air mata dia. Sebab dia pun manusia biasa. Sayang dia. Anak jantan tak ada seorang habuk anak jantan. Tinggal anak tin je dia. Tak boleh buat bakal lah anak jantan dia. Dah. Baik. Bila Ibrahim mati, anak Nabi benar, jadi kepercayaan jahiliahnya mesti ada peristiwa. Bila hari dia mati itu betulan jadi gerhana matahari. Dia kata tak ada kih lain ni, kih Ibrahim mati, maka matahari turut bersedih. Sebab matahari hari ni gerhana hari ni kerana Ibrahim mati. Faham situ dah? Baik. Bila gitu, Nabi pun bersabda. Ni, dia kata lagu mana? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah. Ni salah bagi ni. Fad'ullaha ni. Wasallu hatta tankashif. Sesungguhnya matahari dan bulan ialah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-dua gerhana tidak disebabkan kematian atau hidupnya seseorang. Nabi kerak lalu. Dah orang duk kecek geger, gerhana matahari hari ni. Apa? Anak Rasulullah mati, Ibrahim mati. Dah. Geger duk cara kok merkik kok kedai kopi lagu tu. Jadi Nabi nak buang selalu kepercayaan karut tu. Nabi kata matahari dengan bulan tu ialah benda tanda-tanda kebesaran Allah. Berlakunya gerhana matahari, berlakunya gerhana bulan bukan sebab ada orang mati, bukan sebab ada orang hidup. Tak ada kaitan langsung. Faham dah? Jadi ni hak belakang, hak syariat semayang ni. Nabi kata apabila kamu melihat kedua-duanya gerhana, mu tengok matahari gerhana, mu tengok bulan gerhana, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan solatlah sehingga keadaan itu kembali pulih. Ini dalil dia muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang paling sahih. Jadi dia kita sedaplah kita pegangnya. Rupa-rupanya semaya sunat gerhana ni, gerhana matahari ke gerhana bulan ni ada dalil. Jadi kalau orang tanya dalil, kita tak hafal hadis tadi pun, supaya orang tanya cikgu asal, mana kat dalil dia mai kita pakat semaya gerhana belaka, mana dalil? Dalil apa tak adanya hadis riwayat Bukhari Muslim benar. Tak tahu kita ingat. Bunyi lagu mana hadis? Kawan tak hafal lah, panjang. Nak hafal sabih tak cakap ingat kata dah. So kon apa hadis tu? Ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi suruh semaya, suruh berdoa. Tu orang panggil dalil. Payah nak ayat dalil. Ni orang tanya dalil cakap nak lepas orang. Ustaz, ada dalil ke semaya gerhana? Ada. Mana? Hadis Bukhari Muslim. Maksudnya orang payah apa? Macam royak tadi. Kalau dia tak say royak tu kira perkara. Sama ada dalil tak ada, ataupun dia takut nampak dia tak pandai nak jawab tak boleh. Mula nak lepas orang, pada dia tunjuk dalam video lah. Ustaz, saya nak tanya dalil sikit. Dia bekah bangun belepeng. Kau kena anak burik bekeng, kau belepuk retek tak? Ni orang panggil ajaran salah yang dibawa oleh Tok Lebah. Kita ni biar cerdik kan, kalau bunyi hak lagu ni jangan duk likung kan. Jangan duk sedak dengar dia kecek dalam video dalam gapo. Kalau hak lagu ni mengaruh pun dia panggil ni. Okay.
Hadis ini, ini dalil tadi, menganjurkan solat gerhana dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hadis sahih nah. Riwayat Bukhari Muslim nah, riwayat ada je semaya sunat gerhana. Semaya tadi hak sebut sunat raga'ib tadi, hadis palsu. Faham? Itu ya beza dia nya. Ni nak riwayat dalilnya. Sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ulama juga telah bersepakat tentang pensyariatan. Gapo makna bersepakat tentang pensyariatan ni? Makna ada sungguh hukum sunat semaya gerhana. Itu mana? Disyariatkan. Tapi mereka berbeza pendapat tentang hukum solat gerhana tadi. Sunat ke, sunat fardu ain ke, sunat-sunat lagu mana? Ada? Cuba tengok. Mereka terbahagi pada 3 pendapat. Ni ulama. Ni. Bila kita baca hadis, kita royak selalu pandangan ulama. Ni satu cerita pula ni. Ustaz-ustaz suhu dalam YouTube tu, orang duduk di Kurama. Dia kata ni dah puak-puak belajar hadis ni. Dia nak pakai hadis saja. Dia tak sepakat ulama. Ni masalahnya dia kata. Dah mu bodoh, mu tak aja tengok. Kita kata bodoh getik, muka dia sikit-sikit bodoh. Bodoh. Sikit-sikit bodoh lah kat orang dia. Dia tak aja tengok orang ngaji hadis. Tengoklah kitab hadis kalau syarah. Ni Bulughul Maram. Ibnu Hajar. Imam Nawawi. Dia syarah Muslim. Bila dia syarah satu hadis, dia royak selalu pendapat ulama ni kata guano, ulama ni kata guano, pak mazhab dia royak. Tu nak royak pakat ulama. Dia sepakat ulama dia. Ulama-ulama hodok ngatik tak kubur tu. Ulama tak tahu mari di mana. Itu baru panggil ulama. Kita bila sebut ulama, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Suyuti. Kan? Jadi ada 3 pendapat ni ulama ni. Ada yang mengatakan fardu ain. Tengok ni. Kalau pakai buat ulama ni, maknanya berdosa kalau berlaku gerhana tak semaya. Ke mana? Ni nak royak. Kalau sebut masalah fiqh, ulama tak sepakat lalu. Sebab tu kita kena ngaji. Tengok ni kalau dapat orang blind dengan kita tu, kita mula nak rukah atas belakang orang lalu. Kena tengok. Dalam masalah ni ulama tak sepakat. Ada kata fardu ain. Faham tak gapo fardu ain? Fardu ain ni semaya 5 waktu. Kalau tak semaya berdosa. Bila berlaku gerhana tak semaya berdosa. Mari kita pakai semaya tak sia kawal lah lepak demo berdosa. Kalau pakai buah ulama ni. Faham eh? Ada yang mengatakan ni pandangan kedua kata sunat muakkad. Sunat muakkad ni supaya semaya sunat raya. Sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Supaya semaya ba'diyah isya. Sunat muakkad. Semaya sunat ba'diyah maghrib. Bukan qabliyah tu, hak belum tu, hak lepas. Ni dia panggil sunat muakkad. Jadi, ulama yang kedua ni, dia berpendapat, kelah semaya gerhana ni, serupanya dengan semaya ba'diyah isya. Mana? Sama-sama sunat muakkad. Sunat, tapi sunat-sunat sangat-sangat dituntut, dekat-dekat nak jadi wajib. Tapi tak wajib lagi. Mana kalau tak buat tak dosa. Habis situ. Ini pendapat yang tepat. Pendapat yang ketiga ialah sunat muakkad, iaitu solat sunat yang amat dituntut melakukannya. Salah tak dirasa. Cuba kita klik mula. Ni ada tak terbaca tadi. Pendapat kedua dia kata fardu kifayah. Ingat semula dah, nak gustai semula. Ada kata fardu ain. Yang kedua kata fardu kifayah. Fardu kifayah ni lagu mana? Supaya semaya jenazah. Kalau ada lah orang kampung tu semaya dah sunat gerhana, maka orang lain tu tak berdosa. Faham tak? Jadi pendapat ketiga ni kata sunat muakkad. Maknanya kalau tak ada seorang habuk kampung tu tak semaya gerhana pun tak apa. Jadi mengikut penilaian syarah bagi hadis ni, misalnya As-Sun'ani, dia kata
pendapat nombor 3 tadi, iaitu yang kata sunat muakkad itulah pendapat yang paling tepat. Tepat tak? Kita nak ambil kesimpulan. Kalau orang tanya, semaya gerhana ni lagu mana? Sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Boleh ingat sahabat bila-bila ni? Deh. Boleh beza sunat muakkad, fardu ain, fardu kifayah, boleh? Tak boleh lagi acak kali dah lagu tu deh. Baru kita nak masuk cara isu 8 berapa je bahasa? Sikit lagi, dah sikit dah. Bila kita nak semayang ni, nak tengoklah cara. Dah kata sunat, kita terimalah dia sunat muakkad. Mudah-mudahan kalau berlaku gerhana, kita pakat buat. Learning gerhana tidak supaya zaman Nabi dulu. Tak boleh buat ramalan, kabar-kabar, tengok bulan sebang. Memang banyak-banyak kita pakat semayang. Tengok matahari tu tak apa cik, gerhana dah. Mari kita pakat semayang. Tapi lo ni tak berlaku lagi tu, mengikut ilmu falak, dia boleh agak dah. Pada berapa ribu bulan gerhana. Tidak dia buat kalender, dia buat dah. Gerhananya berlaku pada berapa ribu bulan. Sebabnya, dia ngajinya macam tadi lah. Nak berlaku gerhana matahari, bila dia kata bulan tu duduk tepat, duduk halal di antara cahaya matahari dengan bumi, dia boleh cari berapa ribu bulan berlaku lagu tu. Baik tak? Dia bukan teka, bukan supaya tuk nujun dah. Ini dua beza nak rayak. Itu dia panggil ilmu astronomi. Falak ni. Astronomi ni dia kira dengan matematik. Bulan beredar setahun mana, supaya dia kira, dia buat, dia tahu dah. Ni, setahun ni semaya zuhur masa mana, asar masa mana. Tu orang panggil astronomi. Ada lagi tu dia panggil astrologi. Ingat tak? Ingat tak? Boleh ingat tak? Astrologi ni dia buat tuk nujum, tidak berdasar pada kira matematik. Duduk congok, tengok pakar ni, ni orang ni nasib lagu ni. Tengok nasib orang. Itu dia panggil astrologi. Supaya kih gapo dia tu, kih mani siapa dulu. Ustaz yang promosikan mani siapa tu. Dia kata salah kau, dia kata ilmu bintang ni, dia kata ilmu ni ada dalam agama kita, dia kata. Duk tahu, dia duduk sebut masa semayang, raya bila boleh menentu raya tu, dia kata. Tidakkah tu dia kata berdasar kepada ilmu bintang, dia kata. Dia royak gitu. Kan? Kita mani siapa, apa kita pakai hak tu juga, dia kata. Tu nak royak dia jahil, dia tak boleh beza antara astrologi dengan astronomi. Ni royak malam ni, kalau tanya esok, tokah pula astrologi, astronomi. Cikgu Hassan ingat? Astrologi, astronomi. Hak Islam suruhnya astronomi. Hak dia marahnya astrologi. Tengok nasib berdasar pada ni orang nak tahun depan apa dia sebut Imam Mahdi nak tubik. Tu ya tu. Belarok pergi tunggu Mekah. Haji baru ni ramai baru ni. Pergi tunggu Mekah. Imam Mahdi nak turun. Siapa lama-lama tunggu satu kumpulan tu dia buat soal. Belawak dah ni, lari klik. Ada hak setia menunggu sampai hari ni, tak klik-klik. Dia kata Imam Mahdi nak turun Mekah haji tahun ni. Tunggu Imam Mahdi. Cara solat khusuf, lagu mana nak buat? Solat sunat khusuf, ni tak sah duduk itulah dah. Sekali aja KH, sekali aja Q. Dua-dua boleh pakai, diguna kha ataupun ka dah. Khusuf atau khusuf. Dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sebagaimana solat sunat biasa tanpa perlu azan dan iqamah. Orang tak ban, orang tak qamat. Tetapi cukup dengan ucapan as-salatu jami'ah. Tak ada orang ban. Ban ni semaya waktu saja. Semayang sunat gerhana lagu mana? 2 rakaat. Cara pelaksanaan solat gerhana terdapat beberapa cara yang diriwayatkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada banyak cara. Tetapi cara yang paling masyhur ialah
solat sunat 2 rakaat dengan 4 kali rokok dan 4 kali sujud. Baik. Maknanya kalau tidak 4 kali rokok pun ada cara macam sunat biasa pun ada. Tapi itu tidak afdal. Boleh buat juga lagu tu. Bila kalau buat lagu tu macam kita buat dulu, sebabnya tak ada nak ajar. Takut demonya jadi salah, kita semaya sunat biasa. Sekarang ni bila dah belajar, kita kena pilih cara ni. Ada caranya macam sunat biasa seperti semaya ajak. Tapi hak paling popular sekali, yang paling orang buat sekali ialah semaya 2 rakaat tu 4 kali rokok, 4 kali sujud. Sujud serupa ya dah. Sebab setiap 1 rakaat 2 kali sujud tu biasa dah. Hak kita tak biasanya 2 kali rokok. Nampak tak? Tidak pelik. Ni gini. Ni kira kan? Sudah baca tu Allahu akbar rokok. Sami Allahu liman hamidah, baca pula. Rokok pula. Iktidah, baru sujud. Sujud tak apalah 2 kali hak biasa dah. Nampak dah? Mizi. Gaji semaya solat gerhana. Ni tengok ni dah ni. Hak kita biasa semaya subuh sekala. Dia supaya semaya subuh dah. Rokok, iktidah, sujud. Tidak lagi tu kan? Dia ada rokok, iktidah, baca Quran pula, rokok, iktidah, baru sujud. 2 kali rokok. Berasa pelik ke dia? Pelik juga. Apa lagu pertama? Rakaat kedua pun lagu tu juga. Maknanya rokok dengan sujud sama banyak. Selama kening kita duduk semayang, rokok sekali, sujud 2 kali tiap-tiap rakaat. Tidak gitu kan? Ni kita buat rokok supaya sujud juga. 2 kali rokok, 2 kali sujud. Nantilah gerhana sekali ni kita buat. Masuk iktidah mula-mula tu baca surah pula. Baca tu rokok sekali lagi, iktidah tu baru sujud pula. Macam. Hak yang pertama tu baca surah. Baik. Hati-hati. Kalau ayat Allah ni pun nanti depan. Kaifiat kita jangan duduk pergi selalu kan, dia jadi orang panggil jadi keliru dah. Ambil sekat ni dulu. Baik sekat ni. Gapo dia baca gapo dia cara tu nanti tengok semualah dah. Jangan itu. Kalau kita buat gitu pula dia jadi panggil dia jadi keliru. Gi sosok kan, gi selu-selu. Supaya nak ngajar masbuk muafiq ya. Sebut masbuk muafiq dengan soalan yang bertalu-talu, engkau cabarah habis. Kita tu sosok dulu. Jadi terima dulu hakikatnya semaya gerhana ni, walaupun banyak cara, kita ambil cara yang paling afdal sekali, iaitu setiap rakaat 2 kali rokok, 2 kali sujud. Kita nak perhabis sebelum masuk hadis nak bincang ni. Tak siapa lagi hadis dia ni. Solat gerhana boleh dilaksanakan sama ada secara berjemaah atau sendirian. Ni boleh. Lama tak ada orang, demo masjid pakat taksir belakang, pakat dok boleh semaya seorang. Tetapi yang paling afdal ialah secara berjemaah. Ni barulah kita nak bincang minggu depan ni. Hadis 400 ni 10 barulah nak tengok semua sekali ni hadis